Soalan 8. Rajah 8.1 menunjukkan satu termometer merkuri yang belum ditentu ukur diletakkan di dalam sebuah bikar yang mengandungi kub-kub ais dan air pada 0 darjah Celsius. Panjang turus merkuri L sama dengan 6 cm. Rajah 8.2 menunjukkan panjang turus merkuri L bersamaan 20 cm bila kub-kub ais dan air dalam bikar itu dididihkan sehingga 100 darjah Celsius. Rajah 8.3 menunjukkan panjang turus merkuri L sama dengan 16 cm bila termometer itu diletakkan di dalam satu cecair panas dengan suhu theta darjah Celsius. Rajah 8.1 air pada 0 darjah Celsius, kub ais, termometer, panjang turus L 6 cm. Rajah 8.2 penunu bangsen, air didih pada 100 darjah Celsius, termometer, panjang turus L sama dengan 20 cm. Rajah 8.3 cecair panas pada 0 darjah Celsius, cecair panas, termometer, panjang turus L sama dengan 16 cm. Soalan A. Lengkapkan ayat berikut dengan menandakan tik kotak yang betul. Kena buat tanda macam ni ya. Suhu adalah 1, kuantiti asas, kuantiti terbitan. Jadi dekat sini kita tahu jawapan dia kuantiti asas, tanda dalam kotak. Mesti buat tanda macam ni. Kalau buat tanda selain daripada tanda ni, tidak dikira sebagai jawapan. Kerana arahannya sangat jelas, kena tanda yang macam ni. B yang pertama. Berdasarkan Rajah 8.1 dan Rajah 8.2, tentukan perbezaan bagi panjang turus merkuri. Rajah 8.1 dan Rajah 8.2. Jadi kita kena rujuk pada Rajah 8.1 dan Rajah 8.2. Rajah 8.1 L bersamaan 6 cm. Rajah 8.2 L bersamaan 20 cm. Jadi soalan minta tentukan perbezaan bagi panjang turus merkuri. Kita akan tulis sebagai itu saja. Markahnya 1. Jadi inilah markah pada jawapan akhir dengan unit yang betul. 1 markah di sini. Soalan yang kedua, berdasarkan Rajah 8.3 dan jawapan dalam 8B pertama, hitungkan suhu theta bagi cecair panas tersebut. Jadi, formulanya adalah ini formulanya L0 adalah suhu ketika direndam dalam kub ais. L100 suhu ketika takat didih air. Kita buat gantian. Ini jawapan akhir kita. Markah pada gantian. Markah jawapan akhir. Soalan yang ketiga, apakah yang akan berlaku kepada takat didih air apabila dididihkan di atas puncak sebuah gunung? Jadi kita tahu di atas puncak sebuah gunung tekanannya rendah.
Okey, macam ni Ni gunung. Dekat sini tekanan rendah. Dekat sini tekanan tinggi. Perbezaan tekanan. Tekanan rendah, tekanan tinggi. Bila tekanan rendah bermaksud apabila kita memanaskan sesuatu minuman di tempat tekanan rendah, tak ada penghalang, tak ada apa yang nak halang molekul air itu daripada terbebas mendidih jadi gas. Jadi kalau dekat sini takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Ini takat didih air. Kalau dekat sini takat didih air adalah 100 darjah Celsius, pada puncak gunung takat didih air akan jadi kurang daripada 100 darjah Celsius. Sebab apa tadi? Kita tengok macam ni. Tengok macam ni. Ni bekas air. Ni bekas air. Dalam bekas air, kita ada tekanan atmosfera. Tekanan ni tekan molekul air dekat dalam ni. Jadi, bila kita panaskan air kat bawah ni, kita panaskan, molekul air ni akan keluar ke atas. Tapi bila tekanan di sini rendah, dia senang nak keluar. Bila tekanan di sini tinggi, dia susah nak keluar. Jadi tinggi, susah nak keluar. 100 darjah Celsius. Kalau dekat puncak gunung, tekanan rendah, senang nak keluar. Jadi takat didih dia akan kurang daripada 100 darjah Celsius. Okey, jawapan kita dekat sini kita tulis berkurang. Atau apa-apa perkataan yang sepadan. Rajah 8.4 menunjukkan reka bentuk satu termometer yang dapat digunakan untuk menentukan suhu badan seorang pesakit. Jadi ini dia punya reka bentuk termometer. Ada tiub kapilari dalam ni, yang kecil ni panggil tiub kapilari. Ini rajah 8.4. Jadual 8.1 menunjukkan beberapa ciri bagi termometer yang berbeza. Termometer PQRS, julat 0 sehingga 100, 30 hingga 45, 30 hingga 45, 0 sehingga 100. Ada dua jenis julat. Capillary diameter tube capillary, kecil, besar. Kejituan 0.1, 0.1, 1 dan 1. Ini jadual 8.1. Berdasarkan jadual 8.1, pilih julat termometer yang sesuai mengukur suhu badan pesakit. Kita ada dua julat tadi, 0 sehingga 100 dan 30 hingga 45. Jadi kita nak tulis macam mana? Kita ambil julat yang kecil. Buat macam ni. Julat yang kecil. Tapi yang mana lebih tepat? Jawapan yang ni ke jawapan yang ni? Sebenarnya jawapan yang ni lebih tepat. Sebab kita ada dua julat je. Beri satu sebab bagi jawapan dalam 8C yang pertama. Kenapa kita pilih julat kecil tadi? Sebab jadi ini sebab yang kita. Jawapan yang ni boleh, jawapan yang ni pun boleh. Salah satu. Kerana suhu badan manusia duduk antara julat ni. Jadi kita tak perlu termometer yang besar sehingga 100 darjah Celsius. Pilih diameter tiub kapilari termometer yang sesuai. Kita pilih diameter yang kecil. Beri satu sebab bagi jawapan dalam 8C3. Kenapa kita pilih diameter kecil? Kita sebut. Kita boleh kata dia packer. Atau kita boleh bagi maksud packer. Mengesan perubahan kecil dengan cepat. Itu barang yang packer. Atau packer ini juga membawa maksud sensitif. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sensitif.
pilih kejituan termometer yang sesuai. Jadi kita pilih kejituan yang sesuai 0.1 darjah Celsius. Atau kita tulis kejituan yang kecil. Kita ada dua tadi, 1 dengan 0.1. Kita pilih 0.1. Beri satu sebab bagi jawapan di 8C yang kelima. Kita tak boleh tulis kecil, terlalu general ni. Kita tulis skala kecil. Sebab 1 pun kecil juga. Tapi 0.1 tu skala dia lebih kecil. So kita kena sebut skala kecil. Sebab Packer. Boleh pakai jawapan yang atas tadi. Packer pun boleh. Kalau packer ni nak ganti dengan perkataan sensitif, boleh. Sensitif. Cikgu salah kira. Salah je. Sensitif. Atau kita boleh kata dapat mengesan perubahan kecil. Mana-mana jawapan? Lebih tepat, lebih jitu, packer atau sensitif, mengesan perubahan kecil. Kalau tak tulis perkataan lebih, betul salah? Salah. Mesti ada perkataan lebih. Kenapa? Perkataan lebih ni mesti ada. Ni mesti ada baru dapat betul. Kenapa? 0.1 ni tepat dah. Kecil dah. Jitu dah. Tapi 1 pun tepat. Sebab kamu ada dua skala. Skala kamu 0.1 atau 1. Dua-dua nilai kecil. Tepat dah, jitu dah. Tapi yang ni lebih. Dia lebih kecil. Dia lagi kecil. So, lebih tepat. Lebih jitu. Mesti ada perkataan lebih. Kalau perkataan tepat saja, jitu saja, jawapan ni jadi salah. Perkataan ni wajib ada. Berdasarkan jawapan di 8C1, 8C3 dan 8C5, pilih termometer yang paling sesuai yang dapat digunakan bagi menentukan suhu badan pesakit. Kita tengok jadual. Kita pilih jurat yang kecil. Kita pilih diameter yang kecil. Kita pilih kejituan yang paling kecil. Jadi yang paling banyak tik di sini adalah Q. Jadi jawapan di sini kita tulis Q. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Wa alaikum.